kita masuk 3.2 periodicity part first dan second ionization energy. So kita nak analyse first IE bila kita across period dan juga down the group, and then to explain berkenaan successive ionization energy tu apa untuk sesuatu elemen. And then kita nak deducekan dia punya electronic configuration untuk sesuatu elemen tu berdasarkan dia punya nilai successive IE lah. Ni semua ni penting untuk assignment awak, untuk nak jawab assignment tu lah. So sila pay attention ya. Okay, so periodicity and energy tu saya dah jelaskan kalau awak punya IE awak besar, maksudnya attraction awak makin kuat, maksudnya lagi susah kita nak keluarkan elektron. So banyaklah tenaga diperlukan. So maksudnya lagi susah nak jadi cation, sebab kena ingat ionization energy adalah tenaga yang diperlukan untuk keluarkan elektron. Kita nak keluarkan elektron. So bila kita keluarkan elektron, dia akan jadi positively charged, which is patutnya dia jadi cation. Tapi cara yang senang ke senang jadi cation ke ataupun susah? So dia depends pada nilai ionization energy lah. Okay, kalau kecil pula maksudnya tarikan dia lemah, senang nak keluarkan elektron. Bila senang, sikit je lah tenaga yang diperlukan. Yang tu saya dah sentuh sikit. So ni adalah definition first dengan second IE. Kalau untuk first daripada 1 mole of atom, kalau second dia daripada, kita dah kena ambil daripada ion lah. Kalau contoh untuk IE ketiga pun, kita akan keluarkan daripada M2 plus menjadi M3 plus lah. Sebab kita keluarkan lagi elektron, maksudnya elektron ketiga kita keluarkan daripada M3 plus. Kita keluarkan daripada 1 mole of ion. Okay, itu untuk second IE. Okay, faktor yang mempengaruhi IE awak sama je macam atomic radius, iaitu nuclear charge ataupun number of proton. Itu dah bagi tahu dah, number of proton sama je dengan nuclear charge, dan juga shielding effect. So dia punya penambahan awak punya explanation adalah pada point yang kedua ni lah, yang saya tandakan tu lah. So bila atomic radius awak makin kecil, bermaksud susah kita nak keluarkan elektron, sebab tu dia punya IE dia makin besar. Kalau shell banyak, ingat balik shielding effect awak akan makin besar, meaning awak punya radius pun besar. So bila radius besar, awak punya attraction lemah, maksudnya lagi senang kita nak keluarkan elektron. So tenaga yang diperlukan tu tak banyak, maksudnya sikit, sebab tu IE dia makin sikit. Ni dia punya faktor yang mempengaruhi lah. Sama je macam atomic radius. Okay, so ni secara generalnya bila kita across period. So kalau secara general, kalau perasan across period, dia akan makin menaik lah. Ni pada period tu. Belah kiri adalah untuk period tu, belah kanan adalah period 3. So ni untuk period tu, yang belah kanan untuk period 3. So secara general dia, first IE, ingat first IE, kita tengah cerita pasal first IE saja, meaning kita nak keluarkan first electron. First IE tu maksudnya untuk first electron lah. Kita nak keluarkan first electron untuk setiap elemen across period tu dengan across period T, secara generalnya akan makin tinggi. Okay, tapi kalau perasan dekat graf ni, akan ada tiba-tiba kenaikan yang mendadak. Okay, sebenarnya dia kenaikan dia patutnya sekata. Maksudnya kenaikan dia patutnya sekata. Tapi tiba-tiba untuk yang berhelium Be dengan B, nitrogen dengan oksigen ni, awak punya yang B ni sebenarnya dia terlebih tinggi. Be, nitrogen, lepas tu Mg, lepas tu dengan fosforus yang saya bulatkan ni, dia punya tenaga yang diperlukan tu terlalu tinggi daripada orang lain. Patutnya dia naik sekata. Maksudnya orang naik semua patutnya naik 2 kali ganda je, 3 kali ganda je, gitu je. Tapi tiba-tiba berhelium, nitrogen, magnesium dengan fosforus ni tiba-tiba naik lebih daripada berapa kali ganda tu lah. Okay, kenapa? Nanti kita akan tengok lah. So memang ni secara generalnya bila kita across period, kenapa? Ingat balik bila across period proton number dia bertambah, menyebabkan Z bertambah. So sebabkan tu dia punya attraction dia makin kuat, menyebabkan punya size makin kecil.
Bila makin kecil, susah kita nak keluarkan yang elektron tu. Bila susah, banyaklah tenaga diperlukan. Sebab tu first IE increase lah bila kita across period ini secara general je. Dan dia punya point yang kena include lah. So kalau perasan sebenarnya explanation dia sama macam atomic radius, tapi atomic radius sampai sini je, sampai point yang keempat je. Tapi kalau nak explain pula pasal IE, tambahlah yang dua terakhir tu, penambahan point kat situ. Sama je bila kita nak explain atomic radius dengan IE. Kalau atomic radius hingga atomic je lah. Tapi bila kita nak cerita pasal ionization energy, tambah lagi dua point yang kat bawah tu untuk menceritakan IE yang pertama. Okay, ni bila across period. Okay, tadi ada exception tadi kan saya tunjuk yang saya bulatkan ni. Antara Be dengan B, nitrogen dengan oksigen, magnesium dengan aluminium, fosforus dengan sulfur. Okay, kenapa makin tiba-tiba dia terlalu tinggi? Okay, tengok pada dia punya electronic configuration untuk Be dan juga nitrogen. Bila awak buat kena ingat chapter 3 dia punya faktor macam mana kita nak tahu, kena buat electronic configuration. So bila tengok Be, bila kita nak keluarkan elektron yang pertama untuk beryllium, kita keluarkan daripada 2s, which is dia dah full orbital lah. Dia 2s, dia dah full dah orbital dia. Which is full orbital. Kita panggil sebagai completely filled electronic configuration. Maksudnya completely filled orbital lah. So ingat balik yang hari tu saya dah pernah sentuh. Bila cerita pasal completely filled orbital dengan half filled orbital, diorang ni paling stabil. Diorang ni adalah stable. So bila stable, susah ke senang kita nak keluarkan elektron tersebut? Susah lah. Bila susah, sebab itulah banyak tenaga diperlukan untuk nak keluarkan elektron. Sebab tu IE yang pertama untuk Be ni terlalu tinggi compare dengan boron. Sepatutnya dia naik pada kadar yang sama. Cumanya Be ni terlebih banyak tenaga dia. Terlebih-lebihnya sebabkan dia punya faktor dia adalah berkenaan dengan completely filled orbital, which is lagi stabil. Kalau tengok nitrogen pula, dia berkenaan dengan half filled orbital. So kalau nitrogen bila awak buat electronic configuration akan dapat 2p3. 2p3 adalah half filled punya orbital. Half filled pun kita kira sebagai stable lah. Sebab bila kita buat orbital diagram, ingat balik, dia adalah Hans rule di mana kita letakkan dulu satu elektron untuk setiap orbital, baru dia punya pair. So setiap orbital ada satu elektron yang sama tenaga dia. So bila sama tenaga, maksudnya dia stabil lah. So sebab tu bila kita nak keluarkan elektron daripada 2p3, lagi susah kita nak keluarkan. So sebab tu banyak tenaga. Sebab itulah tenaga untuk first IE untuk nitrogen terlalu tinggi compare dengan oksigen. Okay, dan satu lagi awak kena ingat pairing Maksudnya beryllium ni kita guna completely fill, untuk nitrogen kita guna half fill adalah bila masa dia pair ataupun awak comparekan between beryllium dengan boron, nitrogen dengan oksigen, magnesium dengan aluminium, fosforus dengan sulfur. Dia tidak akan menceritakan completely fill ataupun partially fill ni sekiranya soalan tiba-tiba dia kata Mg dan boron. Sila nyatakan mana satu mempunyai first IE yang paling besar. Bila kes macam ni, kita tak guna yang konsep completely fill dengan partially fill ni tau. Ataupun half fill ni. So kena tengok pairing. So untuk periodicity yang part exception untuk first IE ni adalah untuk pairing beryllium dengan boron, nitrogen dengan oksigen, magnesium dengan aluminium, fosforus dengan sulfur sahaja. Bila Mg dengan boron, kita tak guna yang exception ni sebab diorang ni bukan pairing exception. Exception hanya untuk yang 4 pair ni sahaja.
Sila take note benda tu. Diorang ni saja yang boleh menggunakan reason completely fill dengan half fill punya orbital. Selain daripada pairing ni ini, awak guna faktor yang macam biasa, sama ada proton number ke ataupun sekejap lagi shell. So tengoklah pada pairing tu dan kena tahulah exception ni. Okay, so kalau MG ni nanti try dapatkanlah dia punya jawapan, which is sebenarnya konsep jawapan dia sama. Dapatkan dulu dia punya elektronik. Kenapa MG saya tulis? Okay, dapatkan electronic configuration dia ni 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Sebab dia period 3 kan? So mestilah berakhir dengan valence shell n equals to 3. Ni 2p6, 3s2, 3p1. So sebab tu sepatutnya bila across period, AL awak tenaga first IE dia kalau kita fikirkan, sebab AL saiz dia kecil. Bila kecil ingat balik, bila kecil je memang attraction dia makin kuat. Bila kes patutnya AL dia pun ikut saiz AL lagi kecil daripada MG. Dan sepatutnya bila kita nak keluarkan secara logiknya, bila kita nak keluarkan elektron, tenaga yang diperlukan untuk AL sepatutnya lagi besar. Tapi tidak pula sebaliknya. Sebaliknya MG sebenarnya first IE dia lagi besar sebabkan dia punya orbital ni adalah completely sama je, completely fill orbital. Sama je macam beryllium. So bila completely fill lagi stabil, bila stabil susah kita nak keluarkan, harder to remove. So bila susah, more energy needed. So bila banyak tenaga diperlukan, sebab tu first IE untuk MG lagi tinggi. Untuk pairing ni saja. So untuk fosfor dengan sulfur pun sama je, dapatkan electronic configuration. Konsep jawapannya sama je macam nitrogen dengan oksigen. Okay, ada Sofa nak tanya? Tak ada? Tak ada. Okay, harapnya mendengar dengan penuh semangat. Jangan nak tidur sebab memang explain so harapnya faham. Okay, so ni bila tadi cross period, so kena ingatlah pairing ni sahaja MgAl ni yang tiba-tiba lain daripada lain untuk B tau. Maksudnya Be ni terlebih tinggi, nitrogen ni terlebih tinggi tenaga dia, sepatutnya dia naik pada kadar yang sama. Cumanya bila tengok balik, rupanya tenaga dia terlebih sangat daripada kadar biasa. Sepatutnya dia naik tegak je, tiba-tiba orang naik atas. Sepatutnya dia relax pada line yang sama je. Tiba-tiba dia lari daripada landasan. Dia macam tu je sebenarnya. Bukannya kita nak kata nitrogen yang tenaga dia sikit. Bukan, kita cakap beryllium ataupun nitrogen tu lah yang tenaga dia lagi banyak. So harapnya faham part tu. Okay, ni bila kita cross period. Okay, bila down the group, samalah dia tak ada exception. Kalau down the group tak ada exception sebabkan dia punya shell dia memang akan lagi besar, shell lagi banyak, shell effect lagi besar. So attraction awak memang akan lagi lemah. So bila lagi lemah, maksudnya saiz akan lagi besar. Bila saiz besar, senanglah kita nak keluarkan elektron. Tenaga dia akan makin tenaga akan makin sikit lah. Tenaga yang diperlukan untuk nak keluarkan the first electron akan lagi sedikit bila kita down the group. So untuk down the group, sama je konsep dia macam atomic radius. Bila kita nak terangkan, cerita pasal shell and then shading effect. Lepas tu dia punya attraction weaker, so size dia besar. So kita masukkan 2 point yang bawah ni. Bila size besar, maksudnya senang kita nak keluarkan elektron. So maksudnya sedikitlah tenaga diperlukan, sebab itulah first IE bila kita down the group dia makin berkurang. So ini cara bila kita nak explain lagi-lagi nanti assignment awak. So assignment awak NA dengan MG. Tengoklah dia ada termasuk dalam exception ke tadi tak? Tak ada. Bila tak ada, pilihlah sama ada awak nak menerangkan faktor daripada faktor number of proton ataupun number of shell. Macam mana nak tahu faktor mana yang kita guna? Buatlah electronic configuration. Okay, itu satu. Okay, kita masuk soalan. So arrange the element AL, B, Mg dengan N in ascending order of first IE.
So first macam biasalah sila buat electronic configuration. So Al 13. So port 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Lepas tu B boron tak silap saya 5 boron 5. So boron dia punya proton number 5. So 1s2, 2s2, 2p1, Mg 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and then nitrogen 7, 1s2, 2s2, yang tadi 2p3. Sekarang nak susun. So susun daripada kecil ke besar untuk first IE. Tenaga yang diperlukan untuk kita nak keluarkan first IE, first electron daripada sikit ke banyak. Okay, siapa rasanya sikit? Tenaga yang diperlukan tu sikit. Agak-agaknya siapa? Boron. Boron. Kenapa boron? Sebab shell dia ada 2 je. Sebab shell ada 2 je. Ni mesti tak ingat ni. Okay, ingatkan kembali. Kita fikir dulu size. Al. Size apa yang, okay, kalau susah sangat pilih dulu size. Size apa paling kecil? Boron dengan nitrogen. 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 Betul. Nitrogen. Kita ikut size dulu. Nitrogen. Lepas tu keduanya boron. Lepas tu Magnesium. lepas tu magnesium. Last kali paling besar adalah Al. Okay, ingat size, bila ikut size, ingat bila size kecil, saya pergi ni pula cross. Bila size kecil, tenaga yang diperlukan adalah banyak. Kenapa? Sebab attraction tadi bila size, okay, saya tulis bawah lah. Size smaller. Maksudnya attraction awak stronger. So bila attraction stronger, meaning awak punya susah nak keluarkan elektron. So more energy lah sebenarnya diperlukan, sebab tu IE awak tinggi. Kalau size bigger, attraction awak adalah weaker, meaning less energy needed, sebab tu IE awak sikit sahaja. Ni aku ingat benda ni. Ni sekadar nota yang tak lengkap lah. Nota untuk nak fikir terus, ingat terus apa benda pointnya. Okay, so bila kes macam tu, kita dah tahu kat situ, maksudnya IE yang paling sikit kita nak gunakan siapa? Paling sikit? Al. Aluminium. Aluminium. Lepas tu, kedua diikuti oleh Magnesium. magnesium. Barulah terbalikkanlah sebenarnya. Boron dan paling tinggi IE adalah nitrogen. Ni untuk first IE. Tadi ni untuk size tadi. So kena ingat nota yang benda ni. Size kecil. Sebab kenapa size kecil? Sebab attraction dia kuat. Bila attraction kuat, susah kesenang. Susah nak keluarkan elektron. Susah nak keluarkan elektron. Banyak tenaga diperlukan, sebab tu IE awak, tenaga yang diperlukan sangat besar. Kalau size besar, attraction dia lemah, senang gila nak keluarkan elektron. Senang nak keluarkan elektron, tenaga diperlukan pun tak banyak. So bila tenaga diperlukan tak banyak, maksudnya IE awak pun sedikit sahaja. So dah tahu kat situ, kita nak explain trend tu. Kita tengok pada size lah tadi. So tadi antara Al dengan Mg. Yang ni tadi. Kalau kes ni, okay, tapi kalau kes untuk yang ni, size, okay, size kecil. Kejap. Al size kecil. Betul lah, size kecil. Dia dah confuse balik dah dengan yang ni tadi. Okay, size si kecil. Okay. Tapi bila tengokkan kes yang ni, patutnya size Al lagi, size Al lagi besar. Bukan? Okay, salah yang ni Kalau ikutkan yang atas ni, saya dah confuse lah. Okay, kalau ikut size,
Awak fikirkan saiz antara Al dengan mg. Siapa lagi kecil saiz dia? Al kan lagi kecil kan? Al lagi kecil. Al lagi kecil. Paling besar adalah Nitrogen. mg. Oh, MG. Oh, okay. Banding. Betul tak? Betul. Okay, kenapa? Ni sebab saiz. Fikirkan saiz dulu. Sebab dengan Al dengan mg, kita tengok pada number of proton. Sepatutnya Al lagi kecil lah sebab number proton dia lagi banyak. Ingat, lagi banyak number of proton sebab tu saiz dia kecil bila kita across period. Tapi bila kita cerita pasal IE, Al dia mempunyai less energy needed untuk nak keluarkan elektron. Sebab kenapa? Tadi kita baru cerita pasal exception tadi antara Al dengan mg. Al awak adalah ni kita panggil sebagai kita panggil yang pada 3p1 tu. 3p1 sebagai partially filled orbital. Kalau yang mg ni kita panggil sebagai tadi completely filled orbital. So completely filled lagi stabil. Sebab tu bila lagi stabil, tadi saya dah beritahu, bila lagi stabil lagi susah kita nak keluarkan elektron. Harder, bila lagi susah, more energy needed. Okay, even though awak punya mg lagi besar, tapi tenaga yang diperlukan untuk first IE adalah lagi besar juga. Patutnya kalau kita fikir tadi, kalau fikir yang kat bawah ni, saiz besar, tenaga yang diperlukan untuk keluarkan elektron adalah lagi sikit. Sebab tadi kita dah bagi tahu mg awak adalah saiz paling besar. Tapi bila kita tengok dia punya electronic configuration, mg awak adalah completely filled. Completely filled lagi stabil, lagi susah, maksudnya tenaga dia lagi banyak. So sila bezakan. Ni exception tadi. Al dengan mg, ni diorang ni adalah partner untuk exception. Di mana kita cerita, bila kita nak explain, kita explain menggunakan completely dengan partially filled. Yang tadi sama dengan beryllium dengan boron tadilah. Mana? Yang ni. Completely filled and then susah nak keluarkan untuk yang magnesium. Bila susah, banyak tenaga diperlukan. Sebab itulah magnesium, even though saiz dia lagi besar, tapi dia punya nak keluarkan elektron dia lagi lagi susah. Sebab dia lagi stabil. Tapi bila boron dengan nitrogen pula, awak tak boleh cerita pasal completely filled sebab kena ingat diorang ni bukan partner exception tadi. Diorang ni partner untuk exception tadi yang Al dengan mg. Tapi untuk boron dengan nitrogen, kita nak cerita pasal apa? Kalau tengok pada boron dengan nitrogen pula. Apa faktor? Kalau Al dengan mg, sorry saya Number of proton enggak? Number of proton pula. Kalau Al dengan mg pasal completely filled orbital. Kalau boron dengan nitrogen berkenaan dengan number of proton. Which is nitrogen memang sah-sah lagi banyak number of proton. Sebab tu dia lagi kecil, lagi susah kita nak keluarkan elektron. So banyak tenaga diperlukan, sebab tu IE dia paling tinggi. So sila bezakan dia punya faktor dia. Tadi ni Al dengan mg berkenaan dengan exception. Diorang ni adalah pairing exception. So diorang adalah kena cerita pasal completely filled ataupun partially filled. And then kalau boron dengan nitrogen, diorang ni bukan pairing sebab boron dia mesti dengan beryllium, nitrogen mesti dengan oksigen. So diorang ni bukan pairing exception tadi. So kita cerita berkenaan dengan proton number. So proton number nitrogen lagi banyak, ZeF nitrogen lagi banyak. Sebab tu attraction dia lagi kuat untuk nitrogen compare dengan beryllium. Sebab tu susah kita nak keluarkan elektron untuk nitrogen. Banyak tenaga diperlukan untuk nitrogen. So sebab tu first IE untuk nitrogen lagi tinggi. So harapnya dapatlah bezakan penerangan faktor. So sebenarnya awak ada 3 faktor lah sebenarnya. Satu first tengok shell. Tapi tu kedua macam biasa tengok number of proton.
Tapi 3 tu kena tengok juga exception tak. Adakah diorang ni pairing exception yang which is boron dengan beryllium, nitrogen dengan oksigen, magnesium dengan Al, phosphorus dengan sulfur. Kena tahu juga pairing ni untuk first IE, first ionization energy. Okey, sekarang soalan tanya, which element has the first IE yang paling tinggi? So, kalau G 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Na11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay, kalau B, oksigen 8, 1s2, 2s2, 2p4, sulfur tak silap saya 16 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ya Yana, nak tanya? Tak ada tertekan. Sorry. Ya kan nak tanya. Okey, tadi kalau C pula nitrogen dengan oksigen, so ni 1s2, 2s2, 3 tiba-tiba terus 3, 2p, 3, 1s2, 2s2, 2p4. Okay, sekarang pergi yang A. Siapa dia punya first IE adalah paling tinggi? Mg ke Na? Na. Na? Betul ke Mira? Mg. Mg. Dalam kes ni adalah Mg. Okay, kenapa Mg? Kita guna pakaikan faktor yang number of proton. Okay. Dalam kes ni dia bukan pairing exception sebab Mg dengan Al saja dia punya pairing exception. So sila tengok balik. So diorang ni bukan pairing exception. Yang diorang ni Mg dengan Na. So kita tengok faktor antara shell ataupun number of proton. Shell sama, so kita tengok number of proton. So sebenarnya Mg dia mempunyai first IE yang paling tinggi. Kenapa? Explain. Kita start daripada macam biasalah. Proton, number of proton. Siapa paling tinggi? Mg lagi tinggi compare dengan Na. Lepas tu ZEF untuk Mg lagi besar daripada Na. Lepas tu attraction between nucleus. Memang ayat yang sama je bila kita maksudnya dia punya point sama je macam bila kita nak across period tadi, sebab Mg dengan Na adalah diorang ni across period. Between nucleus and valence electron adalah lagi stronger for siapa? Ng dengan Na. So dia punya size Mg lagi kecil daripada Na. Ada orang tak tutup mic ke? Sorry. Okay. So size Mg lagi kecil. So bila size lagi kecil, susah kita nak keluarkan elektron. So harder to remove. Sama je ayat macam tadi tu. Remove elektron untuk Mg. So bila susah, more energy needed. More energy needed sebab tu first IE untuk Mg lagi besar daripada first IE untuk Na. Saya bagi nota je, ayat lengkap tengok balik nota tadi. So ini caranya lah. First buat electronic configuration. Lepas itu sila senaraikanlah faktor-faktornya apa, dia punya explanation. Sama juga dengan yang B. Kalau B, siapa pula dia punya first IE dia lagi tinggi? O ke sulfur? Sulfur. Oksigen sebab dia shell dia lagi sikit. Gitulah kot. Okay, ingat ni je. Okay, ingat ni. Kalau senang bila soalan objektif paling senang awak nak ingat
Saiz kecil, bila saiz kecil dia IE mesti besar. Saiz kecil, dah kecil tu. Maksudnya attraction dah kuat betul. Bila attraction kuat, susah ke senang awak nak keluarkan elektron? Susah. Bila susah nak keluar, bila susah nak keluarkan elektron, banyak tak tenaga awak perlukan? Banyak. Bila banyak tenaga, IE pun akan Tambah. banyak tinggi, juga. tinggi. Tinggi banyak. Sama je lah, tak kisahlah. Jangan awak faham konsep tu. So, bila saiz besar, IE pula sikit. Sebab saiz besar, attraction tak kuat. So senang kau nak keluarkan elektron. Tenaga yang diperlukan pun tak banyak. Sebab tu IE dia pun tak banyak. Ingat, tenaga yang diperlukan untuk nak keluarkan elektron tu lah IE. Kita tengah cerita kita nak keluarkan elektron. Susah ke senang? So kalau dalam kes ni, oksigen lah senang kita paling susah. Sebab kenapa? Shell dia tak banyak dah. Maksudnya ada 2 shell je. So elektron untuk 4 ni yang dekat 2p ni, dia dah makin dekat dengan nukleus. Dah makin dekat dengan nukleus. So attraction dia dah lagi kuat compare dengan pada 3p ni. So awak kena fikir macam tu. Lagi ingat shielding effect, lagi banyak halangan, lagi banyak shieldnya, halangan temboknya, lagi lemah lah dia punya attraction. So untuk kes yang B, kita cerita berkenaan dengan shell. Shell untuk O lagi sikit daripada sulfur. Sebabkan tu shielding effect untuk O lagi sikit juga daripada sulfur. Sebab kita cerita pasal O kan. O yang lagi banyak dia punya IE kan. Sekarang kena jadikan main lah awak punya O tu. Okay, so bila lagi sikit awak punya attraction untuk between nucleus and valence electron untuk O adalah lagi kuat lah. Terbalik lah pula. Jangan ingat semua bila shell, pasal shell je semua attraction makin kuat. Tak, kita tengok pada apa yang kita tengah cerita. Kalau shell kurang, shielding effect pun kurang, maksudnya attraction mesti lagi kuat. Okay, so bila macam tu, saiz awak maksudnya O mesti lagi kecil daripada S. Sebabkan tu harder to remove elektron untuk oksigen compare dengan S. Sebab tu first IE, banyak I lah saya ni. First IE untuk oksigen lagi besar daripada first IE untuk sulfur. Macam tu je lah, explanation dia sama je yang macam tadi saya bagi tu. Okay, tapi kalau untuk yang nitrogen dengan oksigen, siapa yang lagi tinggi dia punya first IE? Oksigen. Tengok pairing ni. Dia termasuk dalam pairing exception. Even though oksigen mempunyai proton number yang lagi banyak daripada nitrogen, sepatutnya oksigen saiz dia kecil. Patutnya bila kecil, tenaga IE dia lagi tinggi. Tapi tidak untuk pairing exception ni. Sebab kenapa? Nitrogen awak ada half-filled orbital. Dia which is lagi stabil. Bila lagi stabil, lagi susah nak keluarkan. Susah apa? Susah nak keluarkan elektron. Bila susah, more energy lah needed. More energy needed. Sebab tu lah IE dia lagi besar daripada IE oksigen. So sila tengok, nampak ketiga-tiga contoh yang berbeza dia punya explanation. Satu cerita pasal proton, satu cerita pasal shell, satu cerita pasal exception iaitu berkenaan dengan half fill ataupun completely fill. So ada 3 faktor untuk IE yang awak kena tengok. Which is dah bagi jawapan dah untuk skema untuk apa? Untuk kau punya assignment tu tak? Tak faham lagi, tak tahulah. Okay, boleh? Ada nak tanya? Nak tanya ke? Maknanya yang kena hafal yang exception je lah kan? Yang exception je lah yang kena hafal. Yang shell dengan nombor proton tu kan boleh buat sendiri electronic configuration dia. Tu dah boleh tahu lah kan punya size semua tu. Betul Asfa. Yang lain tu awak just kena ingat exception je lah. Sebab exception ni lah yang kena gunakan half fill ke ataupun completely fill. Awak kena hafal yang dia punya pairing lah. Kena take note lah benda tu.
kena tahu dia punya proton number 7 dengan 8 ke berapa ke, ataupun awak buat bila compare nampak seorang ni 3, seorang ni 4, maksudnya dia ada kena dengan hafil. Ataupun tadi kalau tadi beryllium dengan boron 2s2 dengan 2s1, tu maksudnya completely fill. So sila take note lah bila buat electronic configuration. Kena tahulah pairing BeB, Mg dengan Al, nitrogen dengan oksigen, phosphorus dengan sulfur. Yang lain macam biasa je, kita buat je macam kita nak tentukan atomic radius. Saiz kecil, boleh tengok atas ni lah. Saiz kecil, IE awak besar. Saiz besar, IE awak pun sikit. Ada macam tu. Okay, kita nak pergi kepada successive IE of element. Rasanya macam baru tengah membebel. Okay. Ini yang paling penting dulu awak punya assignment. Sebab dia merangkumi soalan nombor 6 tu. Soalan nombor 6 tu markah banyak sebenarnya. So dia berkenaan dengan successive IE of element. Apa maksud dia? Okay, contoh kita tengok Na. Na ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So IE yang pertama untuk kita nak keluarkan elektron daripada 3s lah macam biasa. So IE yang kedua nak keluarkan elektron daripada elektron yang dalam 2p6. Sama juga untuk IE ketiga, IE keempat, maksud elektron keempat. Ingat nombor tu membawa maksud elektron yang keberapa lah, sehinggalah IE yang ke-6. Maksudnya semua dalam 2p6. IE ke-7 barulah pada 2s2. Dia macam tu. Okay, itulah successive IE. Kalau awak tengok pada electronic configuration, awak tengok tenaga dia untuk first IE, second, third, fourth sampai fifth sampai sixth ni akan makin lama makin besar. So IE yang ke-6, dia punya tenaga untuk nak keluarkan elektron yang ke-6 akan lagi besar. Kenapa? Sebab itulah terangkan, as electron is removed from atom, awak punya repulsion dah makin berkurangan. Sebab kena ingat, elektron berkurang, repulsion pun berkurang. Ingat, bila repulsion pula berkurang, attraction awak pun makin kuat. Attraction antara siapa? Attraction between valence electron dengan awak punya nucleus. Kurangnya repulsion tapi bertambah kuatlah dia punya attraction nucleus dengan valence electron. Makin kuat, sebab tu makin banyak tenaga diperlukan bila kita nak removekan next punya elektron, next punya. Sebab kenapa? Satu lagi, bila kita dah keluarkan, saiz awak dah makin kecil betul. Kita dah buang shell yang ketiga tadi. So saiz dah makin kecil, sebab tu attraction pun dah makin kuat. Sebab tu memang secara generalnya awak punya successive IE ataupun tenaga ionization untuk setiap elektron tu, makin kita makin ke dalam punya elektron akan makin bertambah. Boleh faham tak apa tu successive IE? Boleh? Ada nak kena ulang ke? Okay, tak adalah tu. Okay, untuk successive aku yang tersasul ni. Successive IE, dia untuk elemen ya. Maksudnya untuk elemen ni, untuk satu elemen je lah. Sekarang ni saya tak ada compare dengan elemen lain kan. Saya tinggal cerita pasal Na sahaja. So dia punya Na punya tenaga IE awak pun akan makin bertambah bila kita nak keluarkan elektron dalam sodium sahaja. Kalau tadi kita tengah bincang, kita compare first IE untuk elemen yang berbeza. Sekarang untuk successive IE, untuk satu elemen tu saja. Kita tengok satu elemen je. Itu yang contoh successive IE untuk period yang kedua. So daripada lithium kepada oksigen. Bila kita across period. So kalau perasan, bila kita nak keluarkan elektron yang keberapa, dia akan awak nampak dia makin bertambah. Okay, kalau pergi oksigen, tengoklah fifth kepada sixth, nak keluarkan elektron yang ke-6, which is tenaga yang ke-6 ni sangat-sangat tinggi. Pergi pula elektron yang ke-7 ambil engkau. 71,000 diperlukan untuk tenaga bila kita nak keluarkan elektron yang ke-7. Tu maksudnya successive IE ni yang kita panggil successive IE untuk elemen oksigen. Okay. Ni kalau kita plot, interpret dalam bentuk graf ataupun dalam bentuk data. Ini yang diperlukan dalam awak punya assignment nombor 6. Dia ada mention kat situ
sila includekan kalau table sila includekan 6 data untuk awak punya successive IE. Minimum 6 data lah. Minimum 6 data untuk successive IE. So kena carilah nilai ni. Nak cari, try lah Google ataupun tengok buku, ada je nilai-nilai successive IE untuk NA berapa, buatlah. Buat macam ni IE, lepas tu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nak buat semua sampai ke 11 punya IE boleh, atau maksudnya untuk ke 11 elektron pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita nak, dia tulis dekat soalan tu nak minimum 6 data. Okay, kalau dalam bentuk graf, macam ni lah kena plot. Just gunakan log IE ataupun awak Google lah ionization energy untuk sodium ataupun magnesium, dua-dua kena ada. Try lah sketch daripada situ. Pastikan bila awak sketch, kalau perasan untuk yang graf, saya dah bulat kat situ warna biru tu, tapi tiba-tiba saya warna hijau pula. Okay, ada sudden increase. Ini kita panggil sudden increase ataupun kita panggil sebagai drastic increase. Kami juga untuk yang BE, yang untuk graf tu klorin punya. Saya tersasul dah ni. Okay, kalau yang BE dia ada 4 elektron, so tu 4 lah successive IE dia. Okay, so kat sini perasan dia kita panggil sebagai drastic increase. Drastic increase ni apa? Okay, kalau tengok bila nak keluarkan elektron yang ketiga, which is untuk IE ketiga ni, tadi masa keluarkan elektron yang kedua, hanya 1000 sahaja tenaga diperlukan. Bila kita nak keluarkan elektron yang ketiga, dia dah guna sebanyak 14,000 tenaga diperlukan bila kita nak keluarkan elektron yang ketiga. Sebab tu tiba-tiba ada sudden increase daripada 1000 tiba-tiba menjunam naik kepada 14,000. Sama juga dengan kes klorin ni lah. Kalau tak, yang lain tu naik mendata sekata je, naik-naik, relax je naik. Tapi tiba-tiba part yang elektron ke-7 nak pergi ke elektron ke-8, tiba-tiba ada peningkatan tenaga yang kita panggil sebagai sudden ataupun drastic increase. Okey, apa maksudnya? Dia kata sebab kita kan nak keluarkan elektron, so bila kita nak keluarkan elektron, semakin lama kita keluarkan daripada inner shell elektron. So ingat, bila inner shell dah memang dekat dengan nukleus. So bila dah dekat dengan nukleus, maksudnya awak punya attraction akan makin lagi kuat. Ataupun awak removekan elektron tu daripada yang memang dah fulfill ataupun yang memang daripada octet configuration yang dah memang stabil. So sebab tu memang larger amount of energy diperlukan lah, yang tu tiba-tiba adanya drastic increase dalam tenaga. Okay, maksudnya kat sini saya nak cerita IE yang ketiga tadi awak dah tahu dah untuk third elektron. So yang ni first IE untuk first elektron, second IE untuk second elektron. Okay, maksudnya awak perlukan tenaga sebanyak 14,000 untuk nak keluarkan elektron yang ketiga. Elektron ketiga ni membawa maksud dia dah dalam inner shell, which is dah paling dekat dengan nukleus. Dah dekat inner shell ni elektron yang ketiga. Maksudnya elektron pertama dengan kedua yang senang awak nak keluarkan tu dekat luar ke kat dalam juga? Luar. So maksudnya first dengan second elektron ni, first dengan second elektron dia dekat luar. So yang ni, diorang ni satu dengan dua adalah pada outer shell ataupun kita panggil sebagai valence shell. So faham? Maksudnya elektron ketiga sebabkan dia punya adanya drastic increase tu, kita dapat tahu okey, bila ada drastic increase ni maksud elektron seterusnya tu adalah berada dah dekat dengan nukleus, sebab tu attraction dia makin kuat, sebab tu banyak tenaga diperlukan bila kita nak keluarkan elektron yang ketiga tu. Maksudnya elektron ketiga dah dekat dalam. So satu dengan dua dekat mana? Oh, dekat luar lagi. Sebab tu senang je kita nak keluarkan elektron tadi untuk satu dengan dua. Sama kes dengan klorin ni. Kita nak keluarkan elektron ke-8 ni, adanya drastic increase, tiba naik, menjunam, naik, tegak gitu. Maksudnya elektron yang ke-8, the 8 elektron dah dekat dalam inner shell. Nah, tadi yang IE3 ni pun dekat dalam inner shell. So elektron ke-7 sampailah 1 ni dia berada pada outer shell. Maksudnya berada pada valence shell lah.
petala paling luas sekali. So boleh faham tak maksud sudden dengan drastic increase ni? Memang kita guna word ni Okay, boleh? Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, boleh. Boleh. Okay, so saya bagi contoh je sebab nanti awak just tengok je untuk nak buat macam mana. Boleh review nanti next week kita akan discuss lagi sebab tak sempat ni. Okay, so contoh soalan dia boleh bagi dalam bentuk data macam ni. Okay, tapi dalam kes macam ni awak hanya tahu dia atom M. Awak tak tahu dia elemen apa. Dia bagi tahu je elemen M. Lepas tu elemen M dia bagilah 5 elektron pertama yang dia nak keluarkan. Sebab first IE maksudnya first elektron ni first, second, third sampailah fifth elektron. Okay, kita nak kena tahu electronic configuration. So daripada data ni successive IE ni kita boleh tahu, kita boleh dapat electronic configuration tapi khas kita hanya boleh tahu valence elektron sajalah sebab awak tak tahu dia period berapa pun. And then kita boleh tahu group dan kita boleh tahu block. Okay, macam mana? Bila dalam bentuk data, dengar baik-baik, bila dalam bentuk data, first thing first kena buat ratio. Yang saya highlightkan tepi belah kiri tu. Kena buat ratio di mana awak bahagikan ratio 1 dengan 2, 2 dengan 1, 3 dengan 2, 4 dengan 3, 5 dengan 4. Kenapa bila data kita kena buat ratio? Supaya kita lagi nampak dia punya drastic increase ataupun kenaikan dia tu berapa kali ganda. Kalau tengok data ni memang orang nampak, diorang ni lagi tinggi. Daripada I4 nak ke I5, memang nampak, memang tinggi lah daripada 4,000 hingga 16,000 kenaikan dia. Tapi berapa kali ganda dia naik? Sebab tu kita nak lagi nampak, kita kena buat ratio. So lagi nampak lah, diorang ni naik sebanyak 3.67 kali ganda punya kenaikan daripada IE keempat kepada IE 5. Maksudnya IE kelima kita nak keluarkan elektron yang kelima, kita dah tahu dah adanya sudden increase. Meaning untuk IE yang kelima iaitu elektron yang kelima, susah kita nak keluarkan dia. Sebab tenaga dia perlukan banyak. So susah kita nak keluarkan elektron yang kelima. Kenapa susah? Sebab tadi dah bagi tahu bila susah maksudnya dia berada dalam inner shell. Okay, so maksudnya 1 hingga 4 ni apa? Dia dekat mana? Dia dekat outer. Ni kan valence shell. So ni outer shell. So maksudnya ada 4 valence elektron. So dah beritahu dari situ kita boleh tahu dia punya electronic configuration tapi hanya boleh tahu sehingga electronic configuration untuk valence elektron sajalah, which is NS2, NP2 sahaja. So dari situ boleh hanya tahu group dengan block. Kita tak tahu period lah sebab dia tak bagi tahu N dia berapa. Okay, so nanti saya bagi, ni kalau dalam bentuk graf lah. Dalam bentuk graf kita nak explain macam mana, hanya boleh dapatkan, bagi tahulah kat mana drastic increase tu saja. Tapi yang ni kalau perasaan sama je kita nak explain. Beza dia ada pada point yang pertama untuk part data dengan graf. Inilah yang awak kena explain untuk awak punya assignment nanti. Soalan nombor 6. Meaning ada kalau contoh NA, MG, ni data yang awak bagi dalam bentuk table. Lepas tu ada plot graph. Sebab yang ni dia minta graph. So maksudnya total ada 4 lah berkenaan dengan successive IE sahaja.